إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم قدس الله سره. إذا أراد أن يظهره situ. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. إذا أراد أن يظهر فضله عليك أي في الدنيا والآخرة خلق ونسب إليك أي ما أجرى من أسباب نفعها على يديك. Apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Tuhan menghendaki, mana ada dalam iradatullah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, iaitulah menghendaki dia akan kebaikan, menzahirkan akan fadli dia, menyatakan anugerah atasmu dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Jawab dia apa? Nah, saya dijadikan khalaqah, dia yang menjadikan, ya. Kemudian wa nasabah, kemudian dia juga yang membangsakan, menisbahkan amal itu kepadamu. Jadi amal yang daripada kita, dia kemudian dinisbahkan kepada dia juga. Sebab itu semua itu minallah. Minallah billah ilallah, dengan Allah, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah Ta'ala balik, ya. Baru seorang itu akan sempurna perjalanan terang makrifat dia dengan Tuhan. Subhanallahil azim, maha suci Tuhan yang maha agung. La yasbutu litajalli azamatihi syai'un. La yasbutu, tidak akan sabit. Apa makna tak akan sabit? Lenyap, hilang. Litajalli azamatihi, bila berlaku tajalli kebesaran Tuhan, syai'un, suatu pun takkan ada, hilang, lenyap, itu maksudnya, ya. Subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Baca itu bagus. Itu wirid Sayyidi Ahmad Ibn Idris, wirid sahur Sayyidi Ahmad Ibn Idris, ya. Maha suci Allah Ta'ala yang maha agung, tidak akan sabit. Apa maksud sabit? Lenyap, hilang semua, fana, ya. Li azamati, li tajalli azamatihi, bagi tajalli azamah dia. Bila Tuhan tajallikan kebesaran dia, lenyap segala-gala. La yasbutu syai'un, satu benda pun tak lagi. Bermakna pentajallian bila berlaku, tuan-tuan takkan perasan makhluk, hilang habis. Nur dia je, tuan-tuan, ya. Perasaan di mana? Qalban, pada qalbi, wasirran dan sil. Bukan mata luar nampak. Mata dalam, tu bayar kita nak pakai mata dalam, mata luar tak ada. Tu Cina sepit pun ada mata luar. Ya, kita tak pakai mata luar, kita nak pakai mata dalam. Dia yang layak tajalli akan Allah Ta'ala, ya. Dia yang layak menerima pancaran nur makrifat Allah Ta'ala. Jadi di sini apabila Tuhan nak zahirkan kurniaan dia kepada insan, ya, sama ada di dunia wal akhirah, khalaqa wa nasaba ilaih. Khalaqa, dia jadi, mana jadi dia, wa nasaba, kemudian dibangsakan kita.
sipulan yang buat, padahal hakikat daripada dia itu maknanya dijadikan dan dibangsakan amal itu kepadanya. Artinya dijadikan taat ya, tidak boleh membina taat melainkan ada hidayah, ada taufik, ada inayah, ada riayah, semua tu daripada dia belaka. Pada kita tak ada, kosong gitu. Waktu kita dapat balasan ni seolah-olah saham kosong. Ya, kita dapat ni semua saham kosong, semua daripada dia, apa daripada kita tak ada. Dijadikan taat, kemudian dibangsakan kepadamu. Orang pun nampak kita, wah dia ni alim, wah dia ni zuhud, wah dia ni kaki ibadah, dia ni baik. Siapa yang beri semua tu? Siapa yang urus semua? Semua dia, tak ada apa kita. Allah. Kemudian dibangsakan kepadamu, dan demikian itu semua itu dipanggil apa? Anugerahnya yang amat besar. Ya, itu semua anugerah Allah Ta'ala yang amat besar atasmu. Dia jadikan, kemudian dibagi nama kat kita. Maka sekalian itu dengan kudrahnya, itu semua pentajalian kudratillahi Ta'ala. Di dalam kita mendapat kurnia Tuhan, daripada hidayat, taufik, inayah, riayah, di semua tu wajib bagi kita memandang tu kurnia dari dia. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, semua tu kurnia dari wa bi rahmatihi, dan semua tu rahmat dia. Fa bizalika falyafrahu, dengan demikianlah kamu gembira. Makna disuruh kita gembira dengan memandang kurnia dan rahmat dia. Alhamdulillah, mujur dia bagi kita hidayat, mujur dia tolong kita buat ibadat. Jangan kita buat ibadat kita nampak kita hebat, tu habis masuk parit. Dia buat ibadat aku handal, itu masuk longkang je. Jangan pandang diri kita, hapah pun tak ada kita. Hapah pun tak ada, keluar perut ibu selai benang pun tak ada. Ya, apa pun tak ada. Kemudian diberi ni, kita ditarbiah ni, kita satu peringkat boleh berjalan sampai sekarang ni, tua. Dan sekarang tengah tunggu apa? Tunggu mati je lah tuan-tuan. Tunggu nyawa kita dicabut ini. Ya, agar-agar kita balik dalam keadaan dapat keridaan dan makrifat yang kuat dengan dia. Ya, kalau balik tak ada makrifat yang kuat dengan dia, maka rugi sergi-rugi. Terangkan jalan makrifat, minta Allah Ta'ala. Semua itu dengan kudrat, dan taat itu setengah daripada kurnianya atas. Ya, taat yang kita buat zahir, batin, sedikit atau banyak, semua itu daripada kurnia. Ya, kurniaannya. Artinya dijadikan bagimu kuasa. Mana Tuhan jadikan kita ni ada kuah kekuasaan, dia jadikan atas amal. Kalau dia tak jadi, kita tak boleh buat. Sebab tu bila benda dijadikan, yang makhluk diadu dengan Khalik pencipta, lenyaplah. Ya, sebab tu bila pandang dia lenyap. Kalau kita tak pandang dia, tu yang nampak kita lagi, tu yang jadi rosak. Dan ditunjukinya, dia jadikan kita dapat kemampuan, kemudian diberi kita hidayat. Kalau tak ada hidayat, duduk dalam sesat macam orang kafir, Tuhan tak bagi Tuhan. Semua nikmat besar ditunjukinya engkau kepadanya, dipimpin di jalan dia, dan ditolongi pula. Itu panggil apa? Inayah. Ya, engkau atasnya. Kemudian dah buat dipeliharanya amal kita pula, itu riayah. Ya, tiga benda yang besar kita kena minta, ya. Hidayah, inayah, wa riayah. Ya, bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk, wa bil inayah mahfuzun anil kabair wa sagair, wa bil riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dengan adanya hidayat, insan tadi selamat daripada syirik dan kufur. Dengan adanya inayah, bantuan, maka insan selamat daripada dosa besar dan kecil. Jadi insan selamat tu semua dengan bantuan, petunjuk dan bantuan dia. Last kali dia bagi apa? Bantuan, riayah, pengawasan, supaya hati insan tidak lalai. Dia bagi riayah, maka mahfuzun anil ghafarat wal khatarat. Jadilah hamba tu selamat daripada terlalai, khatar, banyak berangan apa semua tak. Ngebawa masa dia penuh fi kulli lamhatin wa nafasin billahi ta'ala. Setiap saat dia dengan Tuhan. Itu semua kurnia riayah dia. Tak ada apa kita tadi. Pandang balik kembali pada dia balik, dari dia, dengan dia, kepada dia balik.
Maka jika engkau itu bawa jangan, maka hak engkau itu jangan engkau bangsakan dirimu. Itu dia. Hak kita apa, kewajipan kita, tuan-tuan. Wajib atas diri kita dengan Tuhan, jangan sekali-kali kita nampak daripada kita. Sebab tu disuruh baca la haula wala quwata illa billah. La haula, tak ada daya upaya, wala quwata, tak ada kekuatan, melainkan semua dengan bantuan dari Allah. Jadi padamkan kuwah kita dalam memandang kuwatillah. Padamkan haul kita dengan memandang haulillah, baru dia akan dibukakan tajalli. Sebab tu bila tajalli dia hilang. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, ya. La yasbutu, tidak sabit. Apa tak sabit? Tak ada wujud, hilang semua. Ditajalli azamatihi, bila berlaku tajalli kebesaran dia, hilang apa? Tak sabit apa? Syai'un, suatu pun tak ada, lenyap habis. Ya, bermakna selagi ada benda dalam pandangan kita, maka kita belum dapat tajalli yang sebenar. Kalau buka tajalli, hilang semua. Ketika itu barulah berlazat dia dengan Tuhan. Ya, berlazat, duduk bercinta ni Tuhan, sedap ramai-ramai ke dua orang? Dia dua je, jangan campur orang lain. Begitulah cinta kita dengan Tuhan akan hebat bila kita dengan dia, jangan masuk orang lain. Jangan pandang diri kita. Kita pandang diri kita, dia kacau gitu. Ya, menyebabkan kita akan sengit pandangan rohani kita, dia lari tempat lain. Kita dengan dia, habis nampak dia je, lenyap yang lain. Ya, itu cinta yang hakiki, kasih yang hakiki. Ya, cinta dengan makhluk ni semua tinggal masuk kubur kan. Harta tinggal, anak bini tinggal, pangkat jawatan semua tinggal, tu semua bayangan, tak ada apa. Cinta dengan Allah Ta'ala sebenarnya, atau mahabbah yang sebenar dengan Tuhan. Jangan kita keliru, ya. Mana jangan engkau dan hak engkau tadi, jangan engkau bangsakan bagi dirimu. Jangan bangsa, jangan nampak qalban dalam kalbi kita. Jangan nampak aku, saya, ana. Oh, tak main tu. Tu tak pakai. Dalam jalan makrifat dia tak ada ananiah, keakuan tak ada. Dia kena kediaan dia. Huwa dia. Bagi dirimu akan suatu daripada segala amal. Jangan sekali-kali kita nampak amal itu daripada kita. Kalau nampak amal itu daripada kita, kita akan rasa kita hebat, kita handal. Terjadi cerita Bani Israel, Khaliq dengan Abid kan, cerita yang masyhur. Abid tu punya ibadat kuat, ahli ibadat. Di mana saja dia berjalan awan payung. Ya, dah ada karamat tu. Ya, kita belum ada, Kera Ahmad pun tak ada kan. Dah ada karamat. Tiba-tiba datang Khaliq, orang ahli maksiat, ya, minum marak, berjudi, berzina, macam-macam jenis dia buat kan. Jadi dia sedar, dia tengok orang ibadat tadi, tergerak hati dia, dia nak jadi baik dan dia nak bertobat. Lalu dia pun menghampiri, dia dekat dengan Abid. Bila Abid tu nampak je dia, Abid kata, sana kau pergi. Kalau kita macam mengotor je, sana dengan seluar pendek kau kan, dengan cerut kau. Mana diambat kawan tu. Bila diambat, dia pap, dia terus Tuhan tukar kan. Awan tu pergi payung Khaliq, ya. Dan akhirnya Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi zaman itu, kepada kau pergi sampaikan kepada dua orang ni, supaya kedua-duanya memulakan amalan balik. Bermakna apa? Orang yang ahli maksiat dengan kerendahan diri dia dan dia bertobat, Tuhan hapuskan segala dosa dia, kosong. Dan orang ahli ibadat yang kuat ibadat tadi, dengan takabur dia, Tuhan hapuskan semua ibadat dia, kosong. Jadi standard sekarang kosong. Start balik amalan, ya, kosong. Yang ahli ibadat, amal dia habis, Tuhan buang. Sebab apa tu? Liyru'yatin nafs, kena dipandang diri dia. Takabur tu sampai bila pandang kita nampak kita handal kita tu, habislah. Ya, kalau kita mati kan, jangan nampak kita semua huwa min indillah, semua tu dari dia, baru selamat. Ya, jalan ketuhanan dia tak nak pandang diri kan. Ya, jangan pandang diri. Ini ada pula dia ajar kita, rimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggal apa? Nama. Tu ajaran sesat, tak betul. Tu ajaran sesat. Buka dalam Minhajul Abidin. Last kali iblis tipu kita kat situ kan. Ini lebay ni tak boleh main ni. Suruh imam ibadat, dia buat ibadat, suruh tu lagi kuat ibadat. Oh, tak boleh lawan ni. Lala dibisikkan, kau buat ibadat ikhlas betul-betul. Besok kau mati, namun kau dikenang. Situ dia habis kan. Ujung sikit dia pusing.
Ya, kau jangan buat ibadat kena orang, betul-betul niat kau. Mula-mula cantik tuan betulkan niat kau, jangan niat orang lain. Besok kau dah mati, nama kau dikenang. Habis. Besok dah mati, nama engkau diingat. Bermakna kita nakkan puji jan habis faqad batalat amalu. Habis batal amal dia. Ya, jadi seni tuan. Sebab siapa tak mengaji ilmu tasawuf, confirm dia masuk longkang tuan. Yang ada lebay marang dekat Pulau Pinang tu mana, dia kata mengaji tasawuf ni ilmu macam longkang. Kalau longkang kepala otak dia macam longkang. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran 'alal kaba'ir. Barang siapa yang tidak menghalusi ilmu sir, ilmu tasawuf ini, dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Ini tak besar ke dosa kan? Khaliq dengan abid. Kalau orang pandang saya, dahsyat abid punya ibadat sampai awan payung, akhirnya apa? Terbalik kan? Segala amal dia tolak oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sub ada takabur, ada besar diri. Ya, sebab tu disuruh kita pandang. Kalau pandang orang tua-tua, kita rasa orang tua ni lebih baik daripada kita. Sebab umur dia panjang, mungkin amal dia lebih banyak. Macam tu cara dia. Ni panjang orang tua ni dia tidak ni ketua bangka gitu. Siapa yang ajar tu syaitan ajar gitu tu. Pandang budak-budak pula kata budak-budak ni nakal. Budak-budak tu nakal dia belum balik, kalau dia mati direct syurga kan. Kita tak tahu lagi lepas tidak kalau disoal esok. Itu maknanya. Mana jangan kita buka sedikit pun perasaan memandang diri kita hebat, jangan tutup habis. Kalau kita tutup, ada tanda Tuhan kasih ni. Orang yang menutup pandangan diri dia, ya, dan dia memandang semua Allah Ta'ala, itu golongan mukhtar, golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Iza aradallahu bi'amdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubah. Bila Ta'ala nak pilih hamba tu jadi baik, di dunia dia baik, dunia dia selamat, akhirat dia selamat. Ya, pertama Tuhan apa? Wa basaru uyubah. Ya, itulah Tuhan faqahu fid din. Berikan dia hati, Tuhan buka hati dia, minat menambahi ilmu, cari ilmu, jauh-jauh pun dia datang cari ilmu, nur ilmu. Siapa yang beri? Tuhan beri dia. Itu tanda Tuhan nak jadi baik. Ya, maka bila Tuhan begitu, jangan pandang diri kita syukur kepada Allah supaya dia bertambah. La in syakartum la azidan, aku syukur aku tambah. Wa zahadahu fid dunya, dan hati dia tumpul dengan dunia, mana dia tidak meletakkan dunia sebagai matlamat kehidupan dia. Dan yang ketiga ni kita bincang ni, wa basarahu uyubah, Tuhan buka hati dia, Tuhan buka, bukan kita buka, Tuhan buka. Yang memandang akan kekurangan diri dia, sentiasa dia pandang diri dia. Ya, dari segi ilmu dia rasa dia jahil lagi, segi amal dia rasa amal dia banyak tak betul lagi, ya. Dan itu seterusnya hati dia rasa hati dia banyak gelap kotor lagi. Itu tanda orang yang adik baik. Kalau dia pandang dia baik aja habis. Dia akan jadi orang yang sombong, takabur, ego, ya. Maka orang tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, batal tuan-tuan. Ibadat dah banyak hebat. Hebat tak hebat, awan payung. Kita buat ibadat awan tak payung ni kan. Ya, kita jalan awan lagi. Ya, awan payung, terbalik, Bal'am ba'ura boleh terbang udara, bom jatuh kan. Ya, jaga tu. Yang tak jatuh, yang tak berubah je pun Nabi dan Rasul dia. Itu orang pilihan Allah sebab dia wakil membawa amanah Tuhan. Ya, itu Tuhan kawal rapi. Lain daripada jaga tu, hebat jana boleh jatuh. Ya, sebab tu jangan sedap bila kita buat ibadat, kita rasa sempurna, jangan, dia boleh terbalik kan. Dan jangan putus asa. Sebab orang jahat macam pun, wali pun kalau Tuhan terik, ya, orang perompak penyamun kalau Tuhan terik boleh jadi wali kan. Jadi Tuhan boleh angkat, Rafi' itu nama dia, Muzil dia berjatuhkan, itu pun nama dia juga. Ya. Jadi yang penting kepada apa? I'timad ala Allah. Bersandar diri dengan Tuhan tu je. Ya. Cara bersandar apa? Nampak ibadat buat, nampak daripada dia. Ya, nampak semua kurnia daripada, jangan pandang diri dia. Ya, punca segala penyakit ialah ru'yatun nafs, memandang akan diri. Pandang Allah Taala, jangan pandang diri kita. Kita apa tak ada dan Allah. Dan hak engkau bahawasanya jangan engkau bangsakan bagi dirimu akan suatu daripada segala amal. Dia nampak diri dia tuan-tuan ni nak tunjuk kan, akan dia tunjuklah dia buat ibadat. Dan sekarang pun lagi sedap, dia buat belum sampai setengah jam, dia punya amal satu dunia dia tahu. Amat terap. Oh, dia tawaf Kaabah belum habis 7 tawaf, dia sampai satu dunia dia bertawaf. Dia ambil gambar habis tunjuk kat orang, habis semua habis. Kosong ni kan. Ya, jangan lebay akhir zaman nak temberang. Zaman ya seorang ulama besar, wali besar dan ya. Sultanul Muhaddisin, raja dalam ilmu hadis, Ibnu Mubarak. Zaman dia tu wali-wali besar, dia pun ulama hadis besar, ya.
berjuang, berjihad, semua lengkap kat dia tu. Karamat pun dia ada, boleh ambil daripada alam malakut tuan-tuan. Ya. Zaman dia pergi Mekah, ya, dia mimpi Allah datangkan perkhabaran tahun ni masa dia pergi ni orang dia diterima haji tak sampai angka 20 orang. Sebanyak-banyak berduru-duru tu tak sampai 20 orang haji yang diterima, tak nak bayanglah. Macam pesen kan. Sebab tu jaga pergi haji, pergi umrah betul-betul. Sebab tu bila kita sa'i tu pakai sa'i hakikat gitu. Ya. Kita jalan lagi Safa Marwah tu, bagaimana kita meninggalkan, kita fasad tinggalkan nafsu kita, dan akhir sekali apa? Meninggalkan memandang wujud kita. Inilah dia. Ibn Arabi huraikan dalam haji hakikatnya. Umrah kita pergi kan begitu. Sampai kita balik tak nampak dia kan kosong. Baru orang tu diterima oleh Allah Taala. Masih dia nampak diri dia dah kan. Ya. Hamba abdi nak belagak macam tuan, marah kan. Dia prebet nak belagak macam jeneral. Prebet tu taraf prebet kan. Dan kita ni abdi fakir, pakai sifat kita. Ya, baru dia kenal diri. Kenal diri mana kita pakai sifat gitu. Itu dia antara makna kenal diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia kenal Tuhan. Mana kita pakai diri kita fakir, hina, bangsat pada diri kita. Yang mulia sebenar-benar ialah dia je tunggal. Dia maha kaya, maha sempurna. Selain dia semua maha hina, fakir. Semua kita ni lah. Jangan angkat kepala tuan marah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau menapak atas muka bumi kau nak sombong tuan kata. Habis tu. Tengok tadi sombong sikit je, amal yang habis tuan batal, kosong. Ya, dan harap pula orang sejahat-jahat bila dia taubat rasa hina diri, kosong juga apa? Dosa dia tuan hapus. Yang tadi amal dia tuan hapus. Ya. Pada dalam Naqsybandia Khalidiyah dia suruh berjalan pandang ibu kaki. Pandang jalan tu pandang kaki, jangan angkat kepala. Tu pandang kita tawaduk itu lambang isyarat zahir kita tawaduk. Ya. Dan kata Abu Yazid radhiyallahu an, telah tersalah aku dalam permulaanku dalam 4 perkara. Si Abu Yazid tuan-tuan wali besar, ulama besar. Ya, setelah dia tu dia kata aku telah ada tersilap ya dalam beberapa perkara, 4 perkara. Ya, ghalattu fil bidayati fil arba'ati asya. Aku tersilap dalam permulaanku ialah apa? 4 perkara. Tawahhamtu anni azkuruh wa a'rifu wa uhibbu ya wa atlubu falamma intahaitu ra'aitu zikrahu sabaka zikri wa ma'rifatahu taqaddamat ma'rifati wa mahabbatahu aqdama min mahabbati wa talabahu di awalan hatta talabtuhu. Itu kalam ni. Apa makna dia? Kata si Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, aku tersilap 4 perkara. Ya, pertama apa? Telah menyangka aku bahawa aku menyebut akan dia. Pada permulaan awal aku sangka yang berzikir ialah aku. Padahal sebenarnya yang berzikir siapa gerak kan? Dia bukan kita kan. Dan mengenal aku. Aku rasa aku yang kenal dia. Dan kasih aku akan dia. Aku rasa aku kasih akan dia. Dan menuntut akan dia. Aku rasa aku yang memohon pada dia. Sebab apa? Masih nampak diri. Orang masih nampak diri tu ucapan dia. Saya buat, saya syukur, saya zikir. Tadi. Maka terkala telah kesudahan sampai nihaya kemuncak makrifat dibukakan, maka kulihat akan sebutnya dahulu dari sebutku. Mana aku zikir ni sebenarnya dah ada pada azali lagi dah. Kita berzikir kat mana, majlis zikir mana, berapa angka kita zikir, semua dah siap. Belum kita ada dah siap. Bermakna apa? Kita zikir dah dulu dah, dia yang bagi, bukan kita. Tak ada apa pun kita. Dan kasihnya dahulu daripada kasihku. Sebab dia kata yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbu, kasih Ta'ala pada mereka dan mereka kasih. Makna kasih manusia tu kepada Allah tu nombor 2 setelah Tuhan beri kasih dia. Kalau Tuhan tak beri kasih, tertutup dan terhijab, langsung dia tak kenal. Makna semua ada daripada dia. Dan kasihnya dahulu daripada kasihku, dan pengenalnya dahulu daripada pengenalku. Maknanya sebelum kita kenal sudah ada azal. Azali tu anda senaraikan nama kita min ahli ma'rifah, daripada orang ma'rifah. Dapat ada kenal. Tapi kalau tuan tulis di ahsana min ahli jahalah, orang tak kenal Tuhan habis. Dan tuntutnya bagiku dahulu daripada menuntut aku. Sebelum aku berdoa, aku semua dah ada pada azal. Tuan dah
senaraikan, orang ni akan dapat ilham ni dan sebagainya. Semua dah siap. Bermakna apa pun tak ada kita kan. Apa pun tak ada. Sebab tu jangan pandang kewujudan kita, pandang kewujudan dia. Bagi pandang kewujudan kita, kita buang tu mana kita menyucikan akan roh kita daripada aghyar. Dan bila kita sucikan roh kita pada aghyar, maka memancarlah matahari nur makrifat dan dibukakan akan asrar zat dan anwar sifat. Ya, Tuhan akan bukakan. Maka tenggelamlah dia dalam bahrut tauhid, lautan tauhid yang khas. Fa iza kamulah tathhirur ruh, apabila sempurnalah penyucian roh minal aghyar, daripada makhluk. Itulah tadi, pandang diri kita termasuk makhluk, diri kita pandang. Wa asyrakan alaihi syumusul anwar, dan memancarnya matahari nur dalam kalbi dia tadi. Jawab dia kusyifat, dibukakan, dikasyafkan bi asrari zat wa anwari sifat. Asrar zat Tuhan buka dan nur sifat akan ditajalikan oleh Allah Ta'ala. Allah. Maka ketika itu fagharraqat, tenggelamlah ia, sabbil bahri tauhid, dalam lautan tauhid yang sebenar, allazi takalla minhu, yang keluarlah lidah nak buat ibarat, ya, wala talhaquhu, dan tidak menghubungi akan isyarat. Sampai makan makrifat dia tak ada isyarat, tak ada ibarat, dia kaku dan senyap. Dia kata man arafallah kalla lisanu, siapa kenal Tuhan sebenar kenal, dia stop, tak kata apa pun. Dan itu dipanggil wahwa tauhidul khas, ya, tauhid khas. Ni kita kitab tasawuf dia panggil tauhid khas, kitab usuluddin dia panggil tauhid am, ya. Tauhid am dia membina akidah, tauhid khas dia membina muka syafah, ya, keterbukaan kalbi dia dengan Tuhan. Bila kalbi dah menghadap pada Ta'ala, selesai, selamat ni. Dia jadi takut, hati kita tak boleh nak menghadap Allah. Habis. Kumlan la nihayata limazammika in arja'aka ilaik. Allah Allah. Wala tafruhu madaihuka, wala tafruhu madaihuka in azhara judahu alaika. Ya, kaedah besar kan. Dia kata tiada kesudahan limazammika, segala kecelaan. Mana seseorang tu takkan putus kecelaan hidup dia sampai dia mati. Sentiasa duduk dalam kecelaan. Bila? Jika dikembalikan engkau kepada dirimu. Bila Tuhan lepaskan kita, jaga kita. Kita nampak hebat kita macam tadilah. Mana selagi kita tak lepas daripada penjara wujud kita, maka orang tu duduk dalam sijnun, dalam penjara. Sebab tu warid bila sampai aurada alaikal warid liyukhrijuka min sijnil wujud ila fada'is syuhud. Tuhan sampaikan warid, Allah. Yang mana sifat warid ni apa? Liyukhrijuka, mengeluarkan engkau min sijnil wujud, daripada penjara memandang wujud kamu. Lagi kita pandang kita, aku, itu orang tu duduk dalam penjara. Dia tak keluar alam makrifat. Dia keluar apa? Min sijnil wujud ila fada'is syuhud, kepada padang luas musyahadah. Mana musyahadah ke Tuhan tu diibaratkan duduk padang luas hebat. Itu dia. Jadi kalau kita masih nampak diri kita, maka orang tu sentiasa dalam kecelaan. Ya, nak keluar dari kecelaan, sila padamkan wujud kita dengan memandang dia, dengan apa? Membanyakkan akan zikrullah dengan betul-betul syarat dia. Apa makna zikir? Syuhudul mazkur wa dawamun hudur. Itu makna zikir. Apa makna zikir? Syuhudul mazkur, qalbi, roh kita menghadap kepada dia, dan dawamul hudur, sentiasa hati dia hudur dengan Tuhan, jangan lupa. Itu makna zikir. Ya, itu makna zikir sebenar. Kalau tidak, dia bawa zikir lisan, belum terjun kalbi. Bila terjun kalbi tu nur dia boleh masuk betul. Dan tapi jangan tinggal. La tatruki zikr li adami hudurika ma Allah fi. Kamu jangan tinggalkan zikir oleh kerana kamu tak hadir lagi. Tak apa, teruskan sampai akhirnya insya-Allah dibuka oleh Allah Taala. Dan tiada selesai kepujianmu. Mana orang tu sentiasa dalam kepujian, dalam kehaibatan dengan Allah. Bila? Jika dinyatakan sifat wujud nyatamu. Bila Tuhan tajalli je kewujudan dia, orang tu akan duduk sentiasa dalam kepujian. Sebab apa? Dia akan berlazat dengan Tuhan.
Dia takkan ambil lazat dengan makhluk lagi tuan. Kita rasa lazat dengan makhluk itu semua hijab. Sebab lazat sedap, asyik, rindu, sila beri dengan Tuhan. Itu sifat besar. Kalau kita beri kat makhluk, habis punah jahanam kita tuan. Ya, tak pasal-pasal hati kita gantung dengan makhluk. Duduk sana tinggi ingat dia, duduk sini tinggi ingat dia, kacau kerja, tak pasal-pasal. Tu kerja bodoh. Orang cerdik duduk mana ingat apa? Ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia baring, hati dia sentiasa dengan Allah. Tu dia kata dawamul hudur. Hati sentiasa hadir dengan Allah. Itu diisyaratkan oleh Sidi Ahmad Idris fi kulli lamhatin wa nafsin, tiap-tiap kelipan mata, tiap-tiap nafas dengan dia. Itu mana dia? Tapi kalau lisan kita pikul matin, hati tak pikul matin, tu bohong, dusta. Ya, macam kita sembahyang ni, kita kata wajah tu tiba tak menghadap, Tuhan jawab kasab tak, bohong kau Tuhan kata. Kalau kita pikul matin tapi hati kita tidak pikul matin dengan Tuhan, kasab tak, bohong kau. Kau cakap dengan mulut dia, kalbi kau tak menghadap. Ya, pertemberang ni panggil. Ya, dan iaitu hakikat barang yang dikurniakan akan dikau daripada nuril iman. Itulah hakikat dia. Iman dah ada kan, tapi bila nur dia kuat, sentiasa dengan Tuhan. Kalau nur dia tak kuat, hati dengan makhluk. Iman dah ada, sebab dia dah mengaji ilmu usuluddin, dah ada akidah, tapi nur dia tak kuat. Nur dia tak kuat, akhirnya dia berpusing menghadap makhluk. Tapi nur bila terang, dia menghadap Tuhan. Begitulah dia. Ya, bila orang tu hati dia lazat dengan Tuhan, mana hati dia sedang dalam pancaran nur Allah Ta'ala. Jadi kalau dia lalai itu, mana dia tak ada nur, zulumat dah kacau, kegelapan dah masuk. Ya, itu. Dan reda dengan wasitah. Ya, itu punca dia tuan. Dan hakikat barang yang dikurniakan akan dikau daripada nur iman, dan reda dengan wasitah barang yang telah terdahulu bagimu dengan dia. Daripada apa? Inayah. Ya, kita reda dengan apa? Inayah, bantuan Tuhan, taufik, ya, petunjuk dia. Maka apabila zahirlah nur itu dalam zatmu, dalam diri kita, tu yang Nabi minta, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikan daripada apa? Pada pandangan aku, qalbi aku nur, mata aku nur, pendengaran aku nur, lisan aku nur, depan aku nur, belakang, atas, bawah, kiri, kanan semua nur, dan besarkan nur dalam diriku. Ya, bagaimana sentiasa dalam nur. Lawan nur apa? Zulmah. Tu dia lah. Kita tak duduk dalam nur, duduk dalam zulmah. Zulmah gelap, nur cahaya. Nak duduk dalam terang ke nak duduk dalam gelap? Ya, nak duduk dalam terang. Ini terang, nur iman. Bila hati terang menghadap Tuhan, mana iman dia terang, lazat dia. Ya, nur ibadat, nur zikir, macam-macam dia sebab dia panggil anwar. Ya, nur tu dengan dia kita berjalan. Kalau tak ada nur, gelap, macam nak berjalan. Malam-malam tuan-tuan berani start kita masuk gear, jangan buka lampu ni. Ya, tekan ni pun kejap berdentum melanggar tiang elektrik. Mana boleh berjalan kata ada nur. Ya, al-anwar matayal qulubi wal asrar. Nur itu ialah kenderaan bagi qalbi dan sir. Ya, tak ada nur dia tak boleh berjalan kan. Apa dia nur? Sengal mana nur? Quwwatul yaqin allazi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Itu mana nur? Sengal mana nur? Quwwah. Yakin dah ada terlampau kuat. Itu dia. Kuat di mana? Dia duduk, dia bangun semua dengan dia. Itu panggil nur. Terang kalbi. Ya. Yang membawa dia berjalan kepada hadirat Tuhan dan kemanisan yang Ta'ala. Allah. Maka apabila zahirlah nur itu dalam kalbi zatmu, maka mengerja segala anggotamu dengan segala bahagian taat yang melazimkan bagi maqamir ridha. Jadi orang yang buat taat, tuan-tuan pergi surau masjid, belajar, zikir, semua ada nur. Kalau tak ada nur, masjid tak kenal kan. Ya. Masjid kampung kau kat mana? Tak perasan. Oh, masjid tak perasan. Ni maut panggil. Ya, tu tak ada nur, gelap, zulmah. Di mana ahli ibadat dah ada nur, cuma nur dia tu peringkat tak sama. Ada 20 power, ada 10, ada macam lampu tidur ada. Terkelip. Ada macam spotlight tu. Tu snap boom. Bukan tu macam spotlight tu dia akan serentak. Mata zahir, mata batin dibuka sekali. Dibuka aja mata luar, mata dalam ni nampak terus kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dikaram. Itu maka nur dia terang. Ya. Kalau nur Tuhan terang dipikir boleh nampak. Itu usuluddin punya iman dan orang duduk taraf usuluddin saja tak pergi makan tasawuf, ini yang banyak masuk neraka dulu kemudian keluar balik. Yang masuk neraka keluar balik ialah orang yang ada akidah tapi mukasyafah dia tak ada. Dia tahu Tuhan melihat tapi dia tak perasan Tuhan melihat. Dia tahu Tuhan tu ada tapi tak perasan Tuhan itu ada. Lain kan?
Dia perasan Tuhan tu mengetahui, tapi dia tak perasan. Dia tahu Tuhan mengetahui. Ya. Dan ayat Quran banyak kan, Ta'ala alimun bizatis sudur. Ya, innallaha sami'un basir. Tuhan sami', mendengar, semua ada dalam Quran. Dia tahu, ada nas semua siap. Tapi perasan kurang. Yang tak perasan yang terjun neraka. Orang yang tak perasan dengan kewujudan Tuhan, maka dia akan tenggelam dengan maksiat. Kalau dia tak perasan. Kalau dia perasan saja, qalbi dia nur, keperasanan syuur tu ada, dia takkan buat maksiat. La yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina seorang yang berzina ketika keperasanan dia tu kuat, itu dia mukmin sebenar. Tapi kalau iman dia tak kuat, ketika tu nafsu terik dia, akhirnya dia berzina, dia merompak, dia berjudi macam-macam. Itu yang terkejut. Tapi kalau tanya Tuhan ada. Dia yakin dengan Tuhan, maka besok bila masuk neraka dia tak kekal, sebab iman dia masih ada. Sebab neraka tidak menerima secara kekal orang yang ada iman dalam kalbi dia. Walaupun sikit dia akan keluar balik. Tapi teruklah dulu kan. Ya, yang ahli musyahadah ni dalam hati dia terus deret. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang ahli musyahadah dia masuk syurga tanpa hisab. Ini dipanggil syahid batin. Adapun syahid zahir itu yang mati dalam medan. Dia berperang dalam, ya mati dia panggil syahid ma'rakah. Dia berjuang, berjihad macam di Palestin apa semua kan, dia berjuang dengan apa, pengganas dunia kan, Yahudi laknatullah. Dia mati semua syahid. Ada yang kan bau dia wangi-wangi tuan, ada yang gali kubur balik hidup lagi, nampak senyum macam-macam. Itu syahid. Bermakna apa? Itu syahid zahir. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Kalau syahid zahir masuk syurga tanpa hisab, kalau syahid batin lagi besar. Syahid batin ni orang duduk makam musyahadah. Kalbi dia tak pernah luput dengan Tuhan. Sentiasa musyahadah dengan Tuhan. Itu dia. Ini kalau dia mati pun, setengah riwayat kata apa? Ya, malaikat nak tanya marrabuka pun tak ditanya. Kau nak tanya apa? Kalbi tak putus dengan Tuhan. Allah nak tanya apa lagi? Siapa Tuhan kau? Allah. Dia dah jawab sentiasa. Kalbi dia tak putus. Dia dengan Allah tak putus. Ya, malaikat kata jalan ni. Ya, itu dia antara apa kelebihan orang yang kalbi daimun mutawajjihan ilallah. Kekal hati dia tawajuh kepada Allah Ta'ala. Badan putus entah ni. Ya, kerja buatlah. Ni kadang orang kata zikir, habis kerja macam mana? Kerja dengan zahir, zikir dengan dalam. Duduk darat, duduk mana, dapur, duduk mana apa semua, dalam jalan je lah. Duduk pejabat ke kan, tangan kita main komputer, dalam hati kita dengan dia. Dia kata abdanuhu ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, tapi hati dia dengan Tuhan. Baru dia jadi sempurna. Ya, tu habis tu. Maka zahirlah dengan dia syuhud. Syuhud apa makna dia? Ya, pembukaan rohani dia dengan Tuhan. Mata dalam dia terus bertawajuh kepada Tuhan. Itu musyahadah ya. Dia merasakan Allah Ta'ala sentiasa, ya, dia perasan dengan Allah Ta'ala di mana-mana je. Itu makna syuhud, musyahadah. Dalam hadis sahih Nabi sebut, kan ditanya pula, ada hadis dah. Ya, ketika Jibril tanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan apa itu ihsan. Rasulullah menjawabkan, ihsan anta budallah ka'annaka tara. Kamu membuat ibadat seolah-olah kamu lihat. Itu musyahadah. Kita buat ni rasa, kita macam nampak Tuhan. Walaupun Tuhan tak nampak, tapi perasaan tu rasa. Kalau tak boleh turun sikit, fa innahu yarak, kita perasan kita sentiasa dipandang oleh Allah. Di mana saja kita rasa. Sebab penglihatan samak basar Tuhan mana ada luput. Tidak ada satu saat pun kita terlepas daripada inkishafus sam'i wal basar. Daripada nyata samak dan basar. Sebab samak dan basar takluk di inkishaf. Kalau ilmu pun takluk inkishaf. Ya, kalau iradat takluk dia apa? Taksis. Kalau kudrat takluk dia apa? Taksir. Itu semua ada kan? Tak lepas. Sebab kita tak lepas dengan Tuhan. Dia sentiasa dalam takluk iradat, kudrat, ilmu, samak, basar ni dan ada benda ni kita olah, kita bersih balik. Haddid basaral iman bil muraqabah. Mana tajamkan iman kamu dengan muraqabah. Asal dia. Nanti dia akan cantik-cantik. Lepas daripada muhasabah, dia pergi muraqabah. Lepas muraqabah, dia pergi musyahadah. Siapa yang duduk dalam musyahadah, maka tamam iman dia. Allahumma ja'alna minhum. Dan baiklah, ya, dia akan jadi cantik dan jinaklah hati dia jinak pada zahirnya, maka tiadalah selesai segala kepujian. Apa tak selesai? Sentiasa dia duduk dalam kepujian, sentiasa duduk dalam ketinggian makrifat dia dengan Allah, sebab sentiasa kalbi dengan dia. Segala zahir fadl dia, kelebihan di atasmu, kerana bahawasanya amal hamba itu sedikit, serta daifnya itu dikurnia Allah Ta'ala akan pahalanya amat besar. Dia amal tak banyak, tapi dia memandang kedaifan dia, dia memandang lemah dia, fakir dia, hina dia. Amal dia tinggi di sisi Tuhan tu. Berbeza orang buat amal ibadat, tapi dia pandang dia hebat, boom, jatuh kan.
segala nikmat dia nak anugerahnya, kerana bahawasanya yang karim itu tiada mengapa dengan berapa banyak kurnianya dan tiada bagi yang dikurniai. Berarti apa? Tuhan sifat karim, dia akan lambatkan berbagai-bagai nikmat yang besar ya, bila dia nak lambat. Bila dia lambat, bila hamba itu menunjukkan sifat abdi dia, fakir dia akan lambat ya. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa besarkan diri, Tuhan akan jatuhkan akan dia. Dan orang yang sombong membesarkan diri, takabur, besok Allah jadikan dia di padang mahsyar asghara minan namal. Dia lebih kecil daripada unta, daripada semut. Ya ta'ahu ahlul mahsyar. Badang, bayangkan tuan-tuan ni, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa juta trilion orang pun tak tahu. Ya, kaki mereka bertindih sebanyak 1000 tindih. Itu dalam kitab apa? Kashful Ghaibiyah dia tengok tu. Maka kalau kita saiz macam ni, kena tindih dah teruk, tiba-tiba Tuhan jadikan dia kecil daripada semut, macam mana? Dan nak bayang pun tak boleh. Dan semua ahli mahsyar akan lacak dia ya, sebagai kehinaan, sebab dia makna datang dunia, dia pergi nak ambil sifat yang dia tak boleh ambil. Apa? Takabur, sombong tu sifat tu kan kita. Al-kibriya ridai wal azamati rizai. Membesarkan diri itu semua sifat aku, Tuhan kata. Cuba cabut, aku humban di dalam neraka. Ya, sifat kita tunduk, merendahkan diri, itu akan dapat kasih sayang Allah Taala. Allahumma ja'alna minal mutawaddiin. Jadikan kita daripada orang yang tawaduk. Bila dia tawaduk, bila dia terpandang kebesaran Tuhan. Insan tak akan duduk makam tawaduk kalau dia tak perasan kebesaran Tuhan. Bila dia perasan, baru dia akan tunduk. Ya, macam kita lah tuan-tuan ni. Ya, bila perasan ada orang besar, kita pun tunduk. Kalau anak di tengah baca kitab, tiba-tiba tuan guru anak datang, boleh baca tak? Oh, wallahu alam, tutup. Dengar suara assalamualaikum, waalaikumsalam. So je apa dengar macam suara tuan guru kan. Dia pun tampak, dia pun terus kita tutup, tak boleh baca lagi dah. Sebab apa? Dah nampak yang besar. Nampak besar, hilang kita. Kita nampak Allah Ta'ala hilang makhluk. Tentu dia kata tadi Pak Izzah apa dia kata? Subhanallahil azim. Maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. Ya, la yasbutu, tak akan sabit, mana hilang habis. Ditajalli azamati, bila berlaku tajalli dia, syai'un, satu pun tak akan hilang, lenyap. Dia dengan Tuhan ya. Itu kelazatan yang besar. Kita minta sebelum kita padam, tahu padam dan sebelum kita balik, minta tak bukakan. Mudah-mudahan masuk kita dalam ahli musyahadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana ya rabbana fa inna khairal kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim. Belum kita padam macam punya ni, kita ambil dekat sini. Amin.